Binti Muhammad Noh di 1910226. Wabarakatuh. Nama saya Nurul Sadrinisa binti Lazali. Nombor mencik di 1910047. Pengenalan mengenai sindrom Down. Sindrom Down atau Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fizik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebahagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Down syndrome adalah salah satu penyakit yang diakibatkan kelainan kromosom. Down syndrome merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi. Data WHO memperkirakan 3,000 hingga 5,000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahun. Dengan penanganan yang tepat, penderita dapat hidup dengan sihat dan mampu menjalani aktiviti dengan mandiri walaupun kelainan belum dapat disembuhkan. Latar belakang individu: adik Akasha bin Azmi berumur 11 tahun. Adik Akasha bersekolah di Sekolah Kebangsaan Langkawi. Adik Akasha mengidap penyakit Down syndrome daripada lahir. Mempunyai seorang ibu bernama Zaibedah Zainon yang berumur 48 tahun. Adik Akasha mempunyai sikap yang manja terhadap ibunya. Puan Zaibedah Zainon adalah seorang ibu yang penyayang dan sabar dalam menjaga adik Akasha. Mengidap penyakit sindrom Down ada kalanya akan bertingkah seperti suka memberontak dan perlu memberi apa yang dikehendakinya. Adik Akasha mempunyai antibodi badan yang lemah, senang terkena penyakit. Latar belakang individu: adik Akasha bin Azmi berumur 11 tahun. Adik Akasha bersekolah di Sekolah Kebangsaan Langkawi. Adik Akasha mengidap penyakit Down syndrome daripada lahir. Mempunyai seorang ibu bernama Zaibedah Zainon yang berumur 48 tahun. Adik Akasha mempunyai sikap yang manja terhadap ibunya. Puan Zaibedah Zainon adalah seorang ibu yang penyayang dan sabar dalam menjaga adik Akasha. Mengidap penyakit sindrom Down ada kalanya akan bertingkah seperti suka memberontak dan perlu memberi apa yang dikehendakinya. Adik Akasha mempunyai antibodi badan yang lemah, senang terkena penyakit. Jenis klasifikasi keperluan khas. Ada 5. Yang pertama, pendengaran. Kanak-kanak kurang upaya pendengaran terbahagi kepada beberapa kumpulan berdasarkan tahap kehilangan deria pendengaran. Kehilangan deria pendengaran dibezakan sama ada seseorang itu boleh mendengar bunyi, disable, dengar ringkas dB yang merupakan ukuran kekuatan bunyi yang berlainan. Individu yang boleh mengalami kesukaran pendengaran, hard of hearing, manakala individu yang boleh mendengar bunyi dan 90 disable ke atas dikaitkan sebagai pekak, iaitu deaf. Kehilangan deria pendengaran boleh mempengaruhi pertuturan dan penguasaan bahasa. Ini secara langsung akan memberi kesan ke atas kebolehan membaca, pendengaran, perkembangan tata bahasa dan kemahiran membaca. Penguasaan bahasa akan terjejas bagi kanak-kanak yang menjadi pekak pada usia muda sebelum 3 tahun. Kedua, penglihatan. Kanak-kanak bermasalah penglihatan selalunya dibahagikan kepada 2 kumpulan sahaja, iaitu kanak-kanak buta, blind,
Okey, sekiranya cacat penglihatan sejak kecil, 80% daripada kanak-kanak belajar dengan secara melihat. Oleh itu, kanak-kanak yang cacat penglihatan dan mengalami kesukaran dalam pembelajaran dan kesukaran dalam menjalani aktiviti seharian seperti makan, mandi dan penjagaan diri, mereka memerlukan pencegahan awal dan latihan yang khusus. Cacat penglihatan ketika dewasa, mereka perlu belajar memahirkan diri dengan kekurangan penglihatan serta memerlukan rehabilitasi serta alat bantuan seperti penggunaan tongkat putih. Yang ketiga, kurang upaya pertuturan dan bahasa. Masalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seorang kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada 5 komponen bahasa, iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan aspek pragmatik. Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami kesukaran untuk mengeluar atau menyebut sesuatu perkataan. Masalah berbahasa menyebabkan kanak-kanak mendiamkan diri daripada bertanya dan tidak mahu bertindak balas atau menjawab soalan-soalan yang diberi penerangan atau arahan. Mereka akan terus mendiamkan diri kecuali kalau dipaksa untuk menjawab soalan. Kanak-kanak ini akan mengambil masa yang lama untuk memahami dan pengeluaran pendapat apabila bercakap. 4. Bermasalah mental. Kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca, mengira dan menulis pada tahap kanak-kanak normal mungkin menghadapi masalah keupayaan mental yang rendah. Secara umum, mereka mempunyai keupayaan intelek atau IQ yang rendah. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang menghadapi kerencatan mental. Dari segi fizikal, sesetengah antara mereka kelihatan sama seperti kanak-kanak biasa. Sebaliknya, perbezaan daripada segi fizikal dapat dilihat dengan ketara seperti mereka yang menghadapi sindrom Down. Kurang upaya mental atau kerencatan mental dikaitkan dengan individu yang tidak dapat belajar secepat orang normal, tidak dapat menyimpan maklumat sebaik mereka yang normal dan yang tidak dapat memahami dengan jelas dan sukar untuk menggunakan maklumat yang diperlukan dalam situasi kepada situasi lain. Dengan perkataan lain, kanak-kanak kerencatan mental, kecelaruan fungsian intelektual dan 2 atau lebih daripada kemahiran adaptif berikut: komunikasi, urus diri, kemahiran hidup, kemahiran sosial, arahan ke diri. Kerencatan mental lazim berpunca sebelum umur 18 tahun. Yang kelima, kurang upaya fizikal. Kurang upaya fizikal meliputi kanak-kanak yang diserang penyakit yang merosakkan otak, otot dan tulang belakang seseorang. Terdapat beberapa jenis penyakit sedemikian. Contohnya, kanak-kanak palsi cerebral palsi mengalami kesukaran menggerakkan kaki atau tangan atau leher atau lebih daripada satu anggota badan. Keadaan ini wujud disebabkan kecederaan kepada otak yang mengawal fungsi motor atau pergerakan. Keadaan ini bermula daripada peringkat awal bayi dan awal perkembangan bayi seseorang kanak-kanak. Lagi satu penyakit yang membawa kepada kurang upaya fizikal ialah spina bifida yang menyerang dan merosakkan tulang belakang seseorang. Penyakit ini menyebabkan badan menjadi bengkok dan akhirnya lumpuh. Distrofi otot atau muscular dystrophy ialah sejenis penyakit yang menyebabkan otot-otot skeletal menjadi lemah. Kanak-kanak yang diserang penyakit ini lama kelamaan didapati sukar bergerak dan terpaksa menggunakan kerusi roda dan ramai di antara mereka meninggal dunia apabila sampai remaja. Karakteristik ciri-ciri simptom Down syndrome: tubuh yang pendek, kepala bersaiz kecil, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata sedikit ke atas,
lidah terjelir, satu garis lurus di tapak tangan, tangan yang besar, jari tangan yang pendek dan jurang yang besar di antara ibu jari dan jari kedua kaki. Pertumbuhan yang lambat, kecacatan mental yang ringan atau sederhana. Tingkah laku sindrom Down lebih ke arah pasif sebabnya mereka mempunyai masalah hypothyroid sehingga nada otot mereka lebih lemah daripada kanak-kanak yang normal. Kebanyakan kanak-kanak sindrom Down selalunya mengalami masalah dari segi pembelajaran juga. Mereka mungkin akan mengalami masalah kognitif dan lambat untuk mempelajari bahasa. Nak menerangkan tentang isu atau masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Okey, untuk isu masalah yang dihadapi oleh Aidil Akasha bin Azmi ialah mempunyai ketahanan badan yang lemah. Selain itu, mudah diserang penyakit, pertumbuhan yang lambat, kesukaran belajar dan bertutur. Okey, tumbesaran terbantut di peringkat bayi, lambat dalam pertuturan dan lambat dalam pembelajaran. Tentang pengurusan atau pendidikan untuk mereka. Okey, untuk pengurusan dan atau pendidikan mereka ialah satu, program intervensi awal mereka khusus untuk meningkatkan keupayaan perkembangan fizikal atau mental mereka bagi kanak-kanak yang fizikal atau mental dia yang perlahan berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Okey, pendekatan ini dia mempunyai pelbagai disiplin. Sebagai contoh, pakar terapi cara kerja dan pakar bertutur dan bahasa. Ia mampu menyediakan intervensi bagi mengurangkan pelbagai ketidakupayaan yang wujud merentasi semua perkembangan kanak-kanak sindrom Down. Program intervensi awal ini adalah melibatkan perkembangan kemahiran motor halus dan motor kasar, seperti dapat membantu dalam skil otak motor, sebagai contoh pemakanan, memudahkan kemahiran kendiri seperti makan, memakai pakaian dan dandan diri, membuang air kecil atau air besar sendiri, akan mengembangkan potensi kemahiran bermain dan bersantai. Ia juga membolehkan untuk kanak-kanak fokus kepada kanak fokus sendiri atau daripada ahli keluarga mereka sendiri. Yang kedua, program ini dijalankan ke atas kanak sindrom Down. Biasanya dijalankan pada pusat ataupun sekolah khusus dan melibatkan penyertaan sekumpulan ataupun sendiri. Program yang direka untuk merangsang perkembangan fizikal, mental dan emosi serta menyiapkan mereka untuk memasuki alam persekolahan. Okay, the last, sebagai contoh, Kiwanis Down Syndrome Foundation bagi bayi dan kanak-kanak prasekolah ditawarkan program sekali seminggu bagi bayi dan 2 hingga 3 kali seminggu bagi menyediakan mereka untuk memasuki alam persekolahan pada umur mereka 7 tahun.
Okey, dan last untuk kesimpulannya ialah untuk kesimpulannya, sindrom Down ni dia mempunyai satu keadaan yang yang sukar untuk bagi kanak-kanak untuk menjalani kehidupan seperti kanak-kanak yang lain. Nak tahu kenapa? Mereka mengalami kecacatan sama ada fizikal maupun mental. Okey, ini tidak berarti mereka dipinggirkan oleh masyarakat kerana mereka mempunyai membentukkan pendidikan telah dirangka untuk membantu mereka menjalani kehidupan seperti biasa, seperti macam kanak-kanak lain juga. Okay, kanak-kanak sindrom Down ni mampu menguruskan kehidupan mereka dengan lebih baik dalam bimbingan daripada luar. Lepas tu, untuk pembelajaran pula, mereka ini memerlukan bimbingan khusus dan tidak boleh ditempatkan dalam kalangan kanak-kanak normal. Maksudnya macam contoh pelajar yang normal dan pelajar yang istimewa tidak boleh dicampurkan dalam satu kelas. Maksudnya satu kelas ni untuk pelajar normal dan satu kelas ni untuk khas untuk kanak-kanak istimewa, agar guru-guru yang menjaga anak istimewa ini dapat mendidik mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan pendidikan mereka. Kerana bimbang berterusan kepada mereka mampu membantu mereka menjalani kehidupan normal. Maksudnya dan tidak boleh bercampur dengan kanak-kanak normal di kelas kerana pembelajaran mereka berlainan, dan bimbang kepada kanak-kanak istimewa ini tidak dapat ilmu yang diberi. Maksudnya pembelajaran yang terlalu cepat, mereka tidak boleh tangkap boleh faham ataupun tidak boleh tangkap setiap pembelajaran yang ada di kelas kanak-kanak normal. Dengan itu, anak sindrom Down adalah kurniaan Allah untuk keluarga yang terpilih bagi memberi macam didikan dan pengajaran dan penjagaan yang baik agar mereka juga berpeluang meneruskan